Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes 257 ialah seorang lelaki berumur 23 tahun yang tiba ke negara ini dari United Kingdom melalui Singapura pada 11 Jun 2021. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes tersebut memandangkan beliau di kuarantin sebaik saja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan mengikut prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, tiada kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 245 orang, manakala 9 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 116 kes. 695 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,513 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 362 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 139,203 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Pelbagai jenis makanan, minuman, produk serta perkhidmatan Thailand diketengahkan semasa Bazar Thailand yang diadakan bagi edisinya yang ketiga. Dianjurkan oleh Kedutaan Diraja Thailand, Bazar 3 hari itu berlangsung di pusat membeli belah One City. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Puan Yang Terutama Wan Thani Wiput Wong Sakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bazar dibukakan kepada orang ramai sehingga esok dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Keperluan bekalan tenaga elektrik di daerah Temburong dijangka meningkat berikutan dengan pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Justru Kementerian Tenaga akan terus memantau dengan rapi bekalan tenaga elektrik bagi memastikan bekalan di daerah tersebut adalah mencukupi. Pada masa yang sama, Kementerian Tenaga juga berusaha menerokai beberapa kaedah untuk menerapkan penggunaan teknologi solar di daerah Temburong di samping mengungkayahkan inisiatif ke arah konsep bangunan hijau. Ketika temu bual dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga menjelaskan 70% bekalan tenaga elektrik di daerah Temburong dijana oleh stesen jana kuasa Belingos, sementara 30% lagi dibekalkan dari sistem rangkaian Sungai Besar. Dalam perancangan Kementerian Tenaga melalui Jabatan Perkhidmatan Elektrik juga adalah projek pembinaan talian sistem penghantaran voltan tinggi bagi membekalkan keseluruhan rakyat dan penduduk di daerah Temburong dengan tenaga yang lebih terjamin, berdaya tahan dan lebih mesra alam. InsyaAllah dengan siapnya projek ini, stesen jana kuasa Belingos yang menggunakan diesel sebagai bahan bakar akan dapat diberhentikan operasinya secara berperingkat-peringkat. Pemberhentian jana kuasa tersebut
akan mengurangkan pelepasan karbon dan ini akan membantu membangun daerah Temburong sebagai permata hijau negara. Sementara itu, Kementerian Pendidikan sentiasa mengambil berat tentang keperluan pendidikan di negara ini, tidak terkecuali daerah Temburong. Pembinaan semula Sekolah Menengah Sultan Hassan di Tapak Baharu di Kampung Batu Apoy akan memberikan keselesaan bukan sahaja kepada para pelajar bahkan juga guru-guru. Menurut Menteri Pendidikan, daerah Temburong juga akan mendapat manfaat dari beberapa program kemahiran yang dikendalikan oleh Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat atau Lifelong Learning Centre. Ketika temu bual dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman menjelaskan daerah Temburong juga diberikan penghormatan untuk memulakan inisiatif Centre of Excellence bagi pendidikan khas iaitu Literasi and Numeracy Coaching Program. Bagi daerah Temburong juga, ianya telah pun diberikan penghormatan untuk memulakan inisiatif Centre of Excellence bagi pendidikan khas. Dua sekolah telah pun dipilih oleh Kementerian Pendidikan untuk mempelopori Centre of Excellence di bahagian pendidikan khas. Sekolah yang dipilih ialah Sekolah Rendah Sultan Hassan dan juga Sekolah Rendah Ratai. Program-program ini diharapkan akan memberikan pelajar-pelajar yang memerlukan pendidikan khas mendapatkan kemudahan dan juga guru-guru yang mencukupi dan secara optimal dan akan memberikan mereka peluang-peluang yang diperlukan untuk sama-sama menikmati pendidikan yang berkualiti. Masyarakat daerah Temburong juga terlibat dalam usaha menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai Smart Nation. Ini termasuk penaiktarafan infrastruktur ICT dan memastikan sambungan dan perkhidmatan internet di daerah tersebut berjalan lancar. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi berkata dalam usaha meningkatkan pengurusan lalu lintas yang lebih berkesan sejak pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Jabatan Pengangkutan Darat JPD dalam perancangan bersama agensi-agensi berkenaan untuk mengemaskini laluan ulang-alik perkhidmatan bas dari daerah Brunei dan Muara ke daerah Temburong dan di daerah Temburong sendiri. Ketika temu bual dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof antara lain juga menjelaskan bagi memastikan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan kawasan sekitarnya dalam keadaan baik dan selamat, Bridge Management Office BMO sentiasa membuat pemantauan melalui kamera CCTV. Dengan bertambahnya jumlah kenderaan yang melalui jalan-jalan di daerah Temburong, saya ingin menasihati orang ramai untuk meningkatkan kewaspadaan semasa memandu dan bagi mematuhi had-had laju, khususnya di sepanjang kawasan Labu dan pada tepi-tepi jalan raya dengan mengambil kira keberadaan orang-orang kampung bagi memastikan tahap keselamatan semua pengguna jalan raya adalah terjamin. Saya juga ingin menyarankan kepada orang ramai, bukan saja di daerah Temburong, malahan di keseluruhan negara Brunei Darussalam, untuk memberikan kerjasama yang padu dalam sentiasa mematuhi peraturan dan akta undang-undang lalu lintas jalan raya. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita ni bersama. Dalam temu bual bagi rancangan yang sama, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pula menjelaskan kementerian tersebut mengambil dua pendekatan utama dari spin-off pembinaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, iaitu usaha menarik lebih ramai pengunjung ke daerah Temburong dan mengoptimalkan kemudahan sedia ada.
Melihat kepada potensi kompleks kem latihan program khidmat bakti negara PKBN sebagai satu pelaburan signifikan yang sewajarnya memberikan return of investment, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melaksanakan beberapa inisiatif bagi memaksimumkan penggunaannya. Inisiatif tersebut jelas Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin ialah membukakan kompleks kem latihan PKBN untuk kegunaan orang ramai serta mentransformasikannya sebagai perkemahan sepenuh masa. Di jangka masa panjang, kem latihan PKBN daerah Temburong akan menjadi platform khas untuk mengendalikan program berunsur keramaian di peringkat negara yang lazimnya tertumpu di daerah-daerah lain. Ini adalah selaras dengan strategi KKBS untuk menentukan spin-off bagi daerah Temburong dengan meneruskan dan meningkatkan kegunaan fasiliti ini sebagai tapak aktiviti berunsur strategik, fizikal dan intelektual yang boleh digunakan sama oleh pihak kerajaan dan bukan kerajaan. Kita juga akan terus menentukan penganjuran lebih banyak aktiviti belia termasuk seminar, forum, aktiviti intelektual, youth town hall, kem kepimpinan, aktiviti perkembangan diri dan bootcamp ke kem latihan PKBN. Sejak awal tahun 2021 hingga 4 Jun 2021, seramai 180 dicatatkan telah memeluk agama Islam. Daripada jumlah tersebut, 99 orang daripadanya adalah dari daerah Brunei dan Muara. Kemarin jumlah tersebut bertambah dengan pengislaman seorang lelaki berbangsa Iban. Majlis pengislaman berlangsung di Kampung Bengkurong. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awang Tony, anak Jau 31 tahun kini dikenali sebagai Awang Muhammad Dani bin Abdullah Jau. Antara yang hadir, Dr. Dayang Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Dr. Awang Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional di Kementerian Kesihatan, dan Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. $51 anak pokok buah tempatan ditanam di bawah projek yang dikendalikan oleh Klub Lions Bandar Seri Begawan. Penanaman anak pokok di persekitaran Taman Tasik Buluh, Air Merah, Kampung Sibut dan kawasan Dewan Persatuan Lun Bawang Kampung Parit daerah Temburong itu antara lain bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran mengenai pemeliharaan alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Projek dilaksanakan dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sibut dan Persatuan Lun Bawang Daerah Temburong yang merupakan sebahagian daripada khidmat masyarakat klub tersebut sempena ulang tahun penubuhannya ke-51. Projek juga bertujuan bagi menjadikan kawasan yang terpilih sebagai suasana yang kondusif, mesra alam dan bebas daripada pencemaran. We decided as a project to donate 51 trees to commemorate these years that we have been in service to the community. We hope that, of course, the trees give fruit and benefit to the longhouse and the residents. Bola sepak Liga Remaja bawah 15 tahun membuka tirainya kemarin dengan 6 perlawanan pembukaan. Di Stadium Mini Jerudong, pasukan DPMMFC menang 3-0 ke atas Rimbasta FC. Gol pertama DPMMFC dijaringkan pada minit ke-6 babak pertama untuk mendahului 1-0. DPMMFC menggandakan jaringan pada minit ke-29 apabila pemain Rimbasta
tertampan bola ke gawang sendiri. Di PMMFC terus lesa dengan melengkapkan kemenangan 3-0 pada minit ke-31. Sementara itu, di balapan dan padang kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas pula pasukan Bank Dalam FC menundukkan Wijaya 5-0. Keputusan lain perlawanan, Projek Ikan Pusu membelasah Kasuka 11-0, Bakis FC dan Setia Perdana Terikat Seri 1 sama. BSRC FC pula berpesta gol menewaskan FC Fosfor 15-0 dan Dash FA pula membelasah Indra AC 7-1.